Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Okay, hari ini kita akan sambung tajuk seterusnya, surah tahun 3, iaitu tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Okay, sebelum ni kita dah belajar dah macam mana Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia, lepas tu dakwah secara terbuka. Disebabkan oleh dakwah secara terbuka ni lah menyebabkan ramai orang telah memeluk agama Islam, dan ini menyebabkan mendapat tentangan yang hebat daripada orang kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Sebab-sebab penentangan orang kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Okay, kenapa orang kafir Quraisy berusaha untuk menentang dakwah yang disebarkan oleh Rasulullah SAW? Okay, pertama, disebabkan oleh Rasulullah SAW menyeru kepada mereka untuk beriman hanya kepada Allah yang Esa. Okay, menghapuskan amalan menyembah berhala, sedangkan orang kafir ni terlalu taksub dengan ajaran dan amalan nenek moyang mereka. Mereka terlalu menjaga dan mengamalkan apa yang peninggalan daripada nenek moyang mereka. Okay, mereka menyembah berhala dan menyembah patung-patung dan menganggap bahawa patung-patung inilah yang akan membawa kebaikan kepada mereka. Okay, Rasulullah SAW menyuruh supaya tidak lagi menyembah berhala, dan sebabkan inilah orang kafir Quraisy menjadi sangat marah dan benci terhadap Rasulullah SAW. Okay, seterusnya, kenapa orang kafir Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW adalah kerana Rasulullah SAW mencegah sebarang bentuk penindasan dan maksiat. Okay, contohnya seperti perbuatan riba, perbuatan menyembah berhala, minum arak, berzina. Okay, sedangkan selama ni mereka dah menjadi amalan mereka dah melakukan penindasan terhadap golongan yang lemah dan melakukan maksiat secara berleluasa. Bila datangnya Islam, Rasulullah SAW melarang mereka daripada menjual patung-patung berhala yang mereka sembah. Disebabkan inilah mereka berasa sangat marah dan menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Okay, sebab yang seterusnya ialah kerana pembesar Quraisy bimbang kedudukan mereka akan diambil alih oleh Rasulullah SAW. Okay, bila pembesar kafir Quraisy ni tengok sejak dakwah Islam ni berjaya disebarkan oleh Rasulullah SAW, bilangan pengikut Rasulullah ni semakin ramai. Okay, disebabkan bilangan semakin ramai yang telah memeluk agama Islam, orang kafir Quraisy ni, pembesar kafir Quraisy ni merasa bimbang suatu hari nanti Rasulullah SAW akan ambil alih pemerintahan mereka. Okay, sebab penentangan yang seterusnya terhadap dakwah Rasulullah SAW adalah kerana Rasulullah SAW menyeru mereka dan melarang mereka untuk hidup secara berpuak-puak. Okay, amalan orang kafir Quraisy ni dia hidup secara berpuak-puak. Okay, kalau yang kaya akan terus kaya dan yang miskin akan terus miskin, dan mereka yang kaya ni akan sentiasa menindas golongan-golongan yang miskin dan golongan-golongan yang lemah ni. Okay, amalan mereka ni lah Rasulullah larang untuk tidak meneruskan amalan mereka yang hidup secara berpuak-puak. Okay, disebabkan daripada larangan inilah menyebabkan orang kafir Quraisy berasa sangat marah dan menentang ajaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Apakah ancaman yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW, para sahabat dan umat Islam? Okay, yang pertama, orang kafir Quraisy menghentikan
semua urusan dengan Rasulullah SAW dan orang Islam. Contohnya dari segi perniagaan, mereka tidak lagi menjalankan perniagaan dengan Rasulullah dan orang Islam. Yang kedua, mereka mengugut akan membunuh sesiapa sahaja yang memeluk agama Islam. Sesiapa yang memeluk agama Islam dan mengamalkan ajaran Islam akan dibunuh dan diancam oleh orang kafir Quraisy. Yang ketiga, rumah Rasulullah SAW dilempar dengan najis unta. Rumah Rasulullah SAW dilempar dengan najis unta yang kotor dan bau busuk tu. Yang seterusnya, mereka buat apa lagi untuk menyekat dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW? Mereka orang kafir Quraisy telah menyeksa para sahabat yang telah memeluk agama Islam. Contohnya Bilal bin Rabah, keluarga Yasir, dan mereka juga memulau keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Selain itu juga mereka mengejek dan menyakiti Nabi Muhammad SAW, terutamanya ketika Rasulullah SAW solat. Ketika Rasulullah hendak pergi solat, mereka menyekat perjalanan Rasulullah, mengejek dan menyakiti Rasulullah SAW. Selain itu juga para pembesar Quraisy menawarkan Rasulullah SAW dengan harta, pangkat dan wanita. Dah macam-macam cara dah mereka lakukan, macam-macam ancaman yang mereka lakukan, tapi Rasulullah SAW tetap meneruskan dakwah dan ajaran Islam. Untuk menghentikan ajaran dan dakwah Rasulullah SAW, para pembesar kafir Quraisy menawarkan Rasulullah dengan harta yang banyak dan menawarkan pangkat dan wanita, tetapi Rasulullah tetap tidak menerima dan tetap meneruskan perjuangan baginda, meneruskan dakwah dan ajaran Islam. Rasulullah tidak sedikit pun iman Rasulullah SAW tergugat dengan tawaran yang ditawarkan oleh pembesar kafir Quraisy. Rasulullah tetap meneruskan dakwah Islam dan terus bersabar dengan ancaman dan macam-macam perbuatan khianat yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Ini tidak mematahkan semangat Rasulullah SAW untuk meneruskan dakwah dan ajaran Islam. Okeylah anak-anak, sekian dulu untuk video kali ini, iaitu tentang tentangan orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih atas perhatian awak semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang mengenai peristiwa hijrah ke Habsyah dan Yasrib. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.